السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا المصطفى ونبينا المجتبى محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita mengangkat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah dan kurnianya Allah Azza wa Jalla memberikan pertemuan, mengizinkan pertemuan kita pada malam ini dan memberikan usia kepada kita bersama. Mudah-mudahan usia yang dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla ini akan kita gunakan ke arah jalan yang diredai dan diberkati olehnya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, kita sebut berkali-kali sebelum ini dua kerja yang dilakukan oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam tanpa kecuali adalah kerja dakwah dan doa. Doa ni di antara kerja yang dilakukan oleh semua baginda ar-rasul alaihi wassalatu wa afdalut taslim. Kerana doa ini adalah salah satu daripada perkara yang amat dicintai, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyebut, hendaklah kamu berdoa kepada aku. Berdoalah kamu kepada aku, astajib lakum. Aku akan menerima permohonan doa kamu. Dan Allah Ta'ala sebut selepas itu, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang yang takabur daripada memuji dan memuja aku, bermohon kepadaku, kata Allah, mereka itu akan masuk ke dalam neraka jahannam. Allah Ta'ala sebut kata orang yang tidak pernah berdoa. Orang yang tidak pernah berdoa, orang ini akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita daripada menjadi kelompok ini. Malam ni saya nak ajak tuan-tuan untuk tengok salah satu daripada sisi yang dilakukan oleh para Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam yang namanya adalah doa. Kita belajar daripada doa para Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kita pilih 3 doa pada malam ini untuk kita belajar. Kita nak tengok apa dia yang dimohonkan oleh para Nabi ini. Kerana para Nabi dan Rasul ini, mereka adalah manusia yang mengetahui apa, bagaimana, apa yang perlu diminta, bagaimana cara meminta dan sebagainya. Orang lain tak tahu perkara ini, melainkan kita kena belajar daripada para Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wa afdalut taslim. Dan Rasul yang kita pilih pada malam ini, ataupun Nabi yang kita pilih pada malam ini, satu adalah Abawain. Doa yang telah diungkap dan dilontarkan oleh dua ibu bapa kita, asal-asal keturunan kita, asal manusia ini, iaitulah Adam alaihi salam dan Hawa alaihi salam. Ini doa yang kita cuba nak belajar, kita nukil dan kita ambil beberapa pengajaran daripada doa ini, insya-Allah. Yang keduanya, insya-Allah kita belajar daripada doa Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Pendek saja. Dan yang ketiganya, kita belajar daripada doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wa afdalut taslim yang dikenali sebagai Abul Anbiya. Kalau Nabi Adam dipanggil dengan Abul Bashar, bapa kepada segala manusia, manakala Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam itu dipanggil sebagai Abul Anbiya, bapa kepada segala nabi dan rasul alaihi wassalatu wa afdalut taslim. Kita mulakan dengan doa Nabi Allah Adam alaihi salatu wa afdalut taslim. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Al-Baqarah, sebaik sahaja Nabi Allah Adam diletakkan di dalam syurga, pantang larang pertama yang telah diberikan oleh Allah kepada Nabi Allah Adam adalah wala taqraba hazihi syajarah fatakuna minadh zalimin. Jangan kamu berdua, wahai Adam dan Hawa, menghampiri pokok ini, kamu akan termasuk di kalangan orang-orang yang zalim. Surah Al-Baqarah ayat 35. Tetapi Iblis alaihi la'nah, dia telah
dia telah menggoda Nabi Allah Adam. Dan dia berkata kepada Nabi Allah Adam, tujuan Allah Ta'ala tak bagi kamu dekati pokok ini, liyubdiya lahuma ma wuriya an alaihima min sawatihima ila akhir. Dia sebut kata, pokok ini adalah pokok yang akan kekal abadi. Kalau kamu makan daripada pokok ini, kamu akan kekal abadi. Lalu itulah yang tidak dibenarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ala kulli hal, akhirnya Nabi Allah Adam dan juga Sayyidatina Hawa, abawaina, dua ibu bapa kita ini, ataupun asal kepada keturunan manusia ini, telah melakukan kesilapan. Lalu mereka berdua ini telah dihantar ke bumi. Ketika itulah mereka berdua berdoa. Allah Ta'ala rakamkan doa mereka ini dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Surah A'raf setepatnya, surah A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka berdua, yakni Nabi Allah Adam dengan Sayyidatina Hawa, mereka ini telah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan menyebut, zalamna rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami, wa illam taghfir lana, sekiranya kamu tidak mengampunkan kami, wa tarhamna, dan kamu merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, nescaya kami terdiri daripada orang-orang yang rugi. Ini doa ni kita semua hafal. Ini punca doa ni daripada Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Adam bila dilempar ke dunia ini ataupun dihantar ke dunia ini, bila dia sampai ke dunia ini, dia tahu dan dia sedar kata dia dah buat salah. Kerana pantang larang yang pertama yang Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi Allah Adam bila dia masuk, bila dia dijadikan dan diletakkan di syurga, ditempatkan di syurga, Allah Ta'ala kata, wala taqraba hazihi syajarah. Jangan kamu cuba-cuba hampiri pokok ini. Nabi Allah Adam AS dah hampiri. Dia tahu kata dia salah. Bila dia turun di dunia ini, dia telah berdoa kepada Allah, memohon keampunan dengan menyebut, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mari kita belajar daripada doa Nabi Allah Adam. Yang pertama, tuan-tuan cuba perhati ungkapan yang digunakan oleh Nabi Allah Adam. Rabbana, Allahumma, Rabbi. Ini adalah doa-doa ataupun ungkapan-ungkapan yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Bila kita nak berdoa, Allah Ta'ala, dia dengan istilah yang digunakan, Allah Ta'ala amat suka kepada ungkapan dan panggilan daripada hambanya, Rabbi. Kerana pada waktu itu, Allah Ta'ala sebut kerana dia mengetahui bahawa dia ada Tuhan. Ini Nabi Allah Adam ajak kepada kita dalam berdoa, mulakan dengan bermunajat kepada Allah. Munajat dengan makna bisikkan. Panggilan mesra. Rabbir, Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku. Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku. Ungkapan ini, ungkapan sebagai pengetahuan daripada orang yang berdoa. Dia berdoa dengan penuh yakin bahwasanya dia ada Tuhan. Innali rabban, sesungguhnya aku ini mempunyai Tuhan. Lalu aku berdoa kepada Tuhanku. Ini kalau tuan-tuan tengok dalam doa-doa yang Nabi kita ajak pun, Nabi kita ajak dengan memulakan ungkapan doa itu dengan bermunajat, menyeru, memanggil dengan panggilan kepada Allah Azza wa Jalla, Rabb ataupun Allahumma, ya Allah ataupun ya Rabb, wahai Tuhan. Kerana ungkapan ini amat dikasihi dan dicintai oleh Allah, Qadi Rabbul Jalil. Allah Ta'ala amat suka. Kerana pada waktu kita bermunajat, bermohon kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhan. Wahai Tuhan, ketika itu kita tahu kata kita ada Tuhan. Tuhan itu yang akan menyelamatkan kita dan Tuhan itu akan menerima permohonan daripada kita. Allah Ta'ala kata, وَقَالَ رَبُّكُمُ دَعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Dan telah berkatalah Tuhan kamu, Ud'uni, serulah kamu kepada aku, mintalah kamu kepada aku, Astajib lakum,
aku akan menerima semua permintaan kamu. Siapa yang kata? Rabbukum, Tuhan kamu. Lalu angkat tangan berdoa kepada Allah, Allahumma. Angkat tangan berdoa kepada Allah, Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami. Ini tuan-tuan tengok dalam doa-doa para Nabi ni, semua benar ni. Nabi Allah Adam, khususnya doa yang sedang kita belajar, antara penyebab kepada mustajabut doa adalah panggilan kepada Tuhan dengan ungkapan Ya Rahman, Allahumma, Rabbana dan sebagainya. Pengiktirafan Allah itu adalah Tuhan kita. Pengakuan dan permintaan kita berikan sepenuhnya kepada Allah Qadi Rabbul Izzati wal Jalal. Itu yang pertama. Yang pertama yang perlu untuk kita tengok dalam berdoa, dan kalau kita ambil dalam doa-doa ma'thur, semua doa-doa yang diajar oleh para Nabi dan diajar oleh Nabi kita alaihi salatu wa afdalut taslim, semua doa-doa itu diajar kepada kita dengan menggunakan ungkapan Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami. Ataupun Allahumma Rabbana, ya Allah, ya Tuhan yang maha pengasih dan sebagainya. Itu diajar oleh Nabi Allah Adam dalam doa yang sedang kita bicarakan pada hari ini, pada malam ini. Yang kedua, dalam doa ini, apa ungkapan yang digunakan oleh Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam? Zalamna anfusana. Ya Allah, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. At-tawassul bihalil abdi. Zalamna anfusana. Nabi Adam ajar kepada kita untuk kita bertawassul dengan keadaan kita. Ayat ni, dalam doa ni dia kata apa? Zalamna anfusana. Ya Allah, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi menyebut mengiktiraf tentang kesilapan kita dan kezaliman kita ke atas diri kita. Itu di antara sebab kepada mustajabut doa, kepada doa kita dimustajabkan. Tuan-tuan, kita ambil yang sunnah. Ini doa Nabi Allah Adam, sudah tentu ini adalah doa Qurani. Kita ambil yang sunnah, yang Nabi ajar kepada kita. Nabi ajar tentang sayyidul istighfar, penghulu kepada segala istighfar. Dipanggil dengan penghulu segala istighfar. Kita baca, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini sayyidul istighfar yang Nabi suruh kita beristighfar sentiasa. Apa yang kita sebut dalam sayyidul istighfar? Allahumma anta rabbi, ya Allah, ya Tuhan kami, kamu adalah Tuhan kami. Allahumma anta rabbi, ya Allah, kamulah Tuhanku. Khalaqtani, kamulah yang menciptakan aku. Khalaqtani wa ana 'abduk, aku adalah hamba kepadamu. Hujung tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Ya Allah, kamu dah bagi kepada aku dengan nikmat yang cukup banyak. Kamu penuhkan kehidupan aku dengan nikmat. Wa abu'u laka bi dzambi, sedangkan aku serahkan, aku berikan kepada kamu dengan dosa-dosaku. Faghfirli, maka tolonglah ya Allah, ampunkan aku. Ni yang Nabi ajar. Nak bagi tahu kepada kita, di antara sebab mustajabut doa, doa kita mustajab adalah kita mengaku kita siapa. Kita bertawassul dengan keadaan kita, bihali, dengan hal keadaan kita, dengan hal keadaan ad-da'i, orang yang berdoa tu. Kita sebut, Nabi Allah Adam sebut Rabbana, dia panggil mula-mula, dia mengiktiraf, dia bertawassul dengan Allah Ta'ala itu sebagai Tuhan. Dia bertawassul dengan perubudiyah, perhambaan dia kepada Allah. Kemudian diselangi dengan apa? Pengakuan tentang keadaan dirinya. At-tawassul bihalil abdi. Dia bertawassul, dia menjadikan keadaan, kesilapan, kesalahan dia tu dan juga kehaibatan Allah, nikmat yang Allah Ta'ala beri itu sebagai tawassul, sebagai penengah. Aku tahu, aku ni hamba, dan hamba ni hamba yang tak berguna. Hamba yang zalamna anfusana, hamba yang telah menzalimi diri kami sendiri. Itu doa Nabi Allah Adam. Kita kontekskan dengan doa Nabi Allah Muhammad ataupun doa Nabi kita yang ajar kepada kita yang namanya sayyidul istighfar.
Nabi ajak untuk kita sebut Abu ulaka bi ni'matika alayya. Kamu telah berikan penuh, kamu turunkan nikmat kamu ke atasku. Wa abu ulaka bi zambi. Sedangkan yang aku berikan kepada kamu ya Allah adalah zambi, dosaku. Ini doa yang diajar oleh Nabi Allah Adam. Apa yang kita belajar masa ni? Yang kita belajar daripada doa Nabi Allah Adam. Doa Nabi Allah Adam, Nabi Allah Adam ajak kepada kita, bila nak berdoa, mintalah kepada Allah dengan mengiktiraf. Mula mukadimah tu dengan mengiktiraf keadaan diri kita yang berdosa. Ya? Itu yang kedua. Zalamna anfusana. Kamu telah menzalimi diri kami. Kami telah menzalimi diri kami ya Allah. Yang ketiga, wa illam taghfir lana wa tarhamna wa illam taghfir lana, dia panggil apa? Tawassul bitafwidil amri ila Allah. Cara bertawassul dengan menyerahkan urusan seterusnya kepada Allah. Bagi tahu dah urusan kita. Urusan kita apa? Urusan kita ni adalah zalamna anfusana. Aku zalim ya Allah. Aku telah menzalimi diriku ya Allah. Wa illam taghfir lana, kalau kamu tidak mengampunkan dosa kami, wa tarhamna, dan kamu tidak merahmati kami, bagi tahu benda yang akan datang. Apa yang akan berlaku? Dengan kita menyerahkan urusan kita kepada Allah. Dia panggil tawassul bitafwidil amri ila Allah. Tawassul dengan cara mentafwidkan, menyerahkan urusan kita kepada Allah. Kalau kamu tak ampun kami ya Allah, kalau kamu tak ampun kami, kerana yang boleh memberikan keampunan adalah Allah. Sama dengan Sayyidul Istighfar. Abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu ulaka bi zambi faghfirli. Ya Allah, kamu dari segi pemberian, dari segi timbal balas, kamu beri nikmat yang cukup banyak kepada kami. Tapi kami serahkan kembali kepada kamu dengan dosa yang cukup banyak daripada kami. Faghfirli. Tapi tak ada upaya lain. Tak ada tempat lain untuk minta keampunan. Wa illam taghfirli. Kalau kamu tak ampunkan kami ya Allah, serah kepada Allah. Kalau kamu tak ampun, dengan merendah diri. Yang kelima lagi ada benda apa yang disebut oleh Nabi Allah Adam. Cuma nak sebut dalam doa ni, dia kena ada macam tu. Penyerahan urusan seterusnya kepada Allah. Dalam bentuk apa? Rendah diri. Sebut akibat. Kalau sekiranya Allah Ta'ala tak ampunkan kita, nak jadi apa? Dalam ayat dia sebut, lanakunanna minal khasirin. Kamilah jadi orang yang paling rugi. Dalam Sayyidul Istighfar, faghfirli, ampunkanlah kami, kerana tak ada siapa yang boleh mengampunkan dosa kami melainkan kamu ya Allah. 3 benda. Tawassul yang pertama, ubudiyah, sebut Allah itu sebagai Tuhan. Tawassul yang kedua, tawassul dengan hal keadaan diri kita. Zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami. Ini doa Nabi Allah Adam. Yang ketiganya, tawassul dengan tafwidul amri ilallah, menyerahkan urusan ke depan kepada Allah. Ya Allah ya Tuhanku, kami tak tahu. Wa illam taghfir lana, kalau kamu tak ampunkan kami, lanakunanna minal khasirin, kami semua ni akan jadi sebahagian daripada orang-orang yang zalim. Okey. Yang keempat, at-tawassul bihalil 'abdi iza lam tahsil lahu al-maghfirah war-rahmah, madza satakunu 'aqibatah. Tawassul dengan hal keadaan hamba sekiranya tidak diampun. Mengadulah dalam bentuk merintihlah. Ini Nabi Adam ajak. Kalaulah kamu tak ampunkan kami ya Allah, dan kamu tak merahmati kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, nescaya kami ni jadi orang-orang yang rugi. Dia panggil apa? Tawassul dengan akibat daripada tak diampun. Akibat hamba. Maksud kita nak sebut dalam doa, dan doa ini akan jadi doa yang mustajab. Kita kata ya Allah, kalau kamu tak ampun, habislah. Habislah kami. Tuan-tuan tengok. Ni juga cara yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam doa. Waktu Nabi balik daripada Taif. Orang Taif tolak Nabi. Orang Taif tak mau terima Nabi. Nabi terpaksa keluar daripada Taif. Jalan balik ke Makkah Al-Mukarramah dalam peristiwa hijrah yang pertama ke Taif tu, sampai di tengah jalan, dia singgah di satu kebun. Yang kebun itu ada andas kan. Malaikat
bawa mai khabar kat Nabi, ya wahai Muhammad, kalau kamu nak suruh, aku angkat Al-Akhshabain, 2 gunung besar di Mekah tu, untuk letak kepada kaum Quraisy dan juga kepada kaum Taif ni, aku akan buat. Nabi kata jangan. Punca mai malaikat ni pasal apa? Pasal doa Nabi. Doa Nabi cukup sayu, tuan-tuan. Doa Nabi angkat tangan berdoa, Allahumma inni ashku ilaika du'fata quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas. Anta rabbul mustad'afin ila man takiluni ila ba'idin yatajahamuni aw ila aduwin mallaktahu amri illam yakum bika ghadabun alayya fala ubali. Ini doa Nabi dalam peristiwa Taif. Nabi angkat tangan doa, ya Allah ya Tuhanku, aku mengadu kepada kamu du'fata qillata hilati, du'fata quwwati. Aku mengadu kepadamu ya Allah tentang lemahnya kekuatanku. Habis dah kekuatan. Habis dah kekuatan. Duduk di Mekah tu habis dah kekuatan. Bagi masa ni orang tak boleh terima dakwah Nabi ni, sampai Nabi kata sebagaimana ungkapan Nabi Allah Nuh alaihi salatu wasalam, falam yazidhum du'ai illa firara. Mereka tak lebih daripada mereka tak terima daripada dakwah aku, melainkan mereka makin lari. Dakwah ni siang malam. Qillati hilati, helah aku habis dah. Aku tak tahu dah nak buat rancangan apa. Aku tak tahu dah nak buat strategi macam mana. Wahawani 'alan nas, manusia pula pandang hina kepada aku ya Allah. Dia cerita tentang keadaan dia. Ni sebab mustajab berdoa ni. Dia sebut tentang dia punya keadaan dia ni cukup kritikal. Ada umat serang dia. Umat pandang hina kepada dia. Adalah helah-helah sikit, strategi sikit. Habis dah. Tak boleh fikir dah. Qillatu hilati. Habis dah helah-helah aku ni. Strategi yang aku nak boleh buat ni. Habis dah. Nabi sebut dalam keadaan tu. Anta rabbul mustad'afin. Ya Allah, kamulah Tuhan kepada orang-orang yang lemah. Wa anta rabbi, dan kamulah Tuhanku ya Allah. Ila man takiluni. Hak ni yang dia panggil apa? Tawassul dengan akibat apa yang akan berlaku. Ila man takiluni, kamu nak lempar aku ke mana ya Allah? Ila ba'idin yatajahamuni, kamu nak lempar aku ke tempat yang jauh lalu mereka akan memusuhi aku? Au ila aduwin mallaktahu amri, ataupun ya Allah, kamu nak serahkan urusan aku ini kepada orang yang memusuhi aku, untuk mereka uruskan urusan aku. Kamu nak buat apa kepada aku ya Allah? Hujung ayat, hujung doa, Nabi kata, illam yakum bika ghadabun alayya fala ubali. Kalau sekiranya perbuatanku ini tidak menyebabkan kamu marah ya Allah, fala ubali, aku tak kisah. Kerana yang aku takut kamu marah. Doa Nabi Allah Adam, yang aku takut kami menjadi orang yang rugi. Lalu janganlah masukkan kami dari kalangan orang yang rugi, ampunkanlah kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tawassul dengan akibat yang bakal berlaku, yang disebut oleh Nabi Allah Adam, lanakunanna minal khasirin, kami akan termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Itulah juga yang didoakan oleh para nabi yang lain. Tuan-tuan, hadirin mukminin rahimakumullah. Itu 4 benda, 4 poin yang kita belajar daripada Nabi Allah Adam melalui doa ni. Doa dalam surah Al-A'raf. Syekh sebut, Syekh Saleh Al-Munajjid, dia kata apa? Sa'ada Adam bi 5 asya. Nabi Allah Adam telah berbahagia di sisi Tuhannya kerana 5 perkara. Yang pertama, i'tarafa bizzambi, dia mengaku dosa dia. Yang kedua, wa nadima alaihi, dia menyesal atas dosa yang dia lakukan. Yang ketiga, walama nafsah, dia mengherdik diri dia sendiri. Yang keempat, wasara'a ila taubah, dia bersegera untuk melakukan taubat. Walam yaqtut min rahmatillah, dan yang kelimanya, dia langsung tidak memutuskan harapan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Allah Taala kata, siapa yang memutuskan harapnya kepada Allah, dia tak mengharap dah kepada Allah, dia termasuk di kalangan orang-orang yang rugi.
Adapun Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, dia tidak pernah memutuskan pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Saleh Munajjid, kalau kita perhati dalam doa ini, Nabi Allah Adam bahagia kerana 5 benda. Yang pertama, dia mengiktiraf dosa dia. Yang kedua, dia menyesal atas dosa dia. Yang ketiga, dia mengherdik diri dia sendiri, dia marah diri dia sendiri. Yang keempat, sara'a fit taubah, dia bersegera untuk melakukan taubat. Dan yang kelimanya, dia tidak pernah memutuskan dirinya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia sentiasa berhusnuzan. Adapun iblis pula, dia juga menjadi celaka kerana 5 perkara. Yang pertama, lam yaqirru bizzambi, dia tak mengaku berdosa. Datang iblis ni, dia tak mengaku berdosa. 2, walam yandimu alaih, dia tidak menyesal atas dosa yang dia lakukan. Yang ketiga, walam yalummu nafsahu bal adafahu ila rabbih, dia tidak mengherdik, dia tak marah diri dia sendiri, bahkan dia menempelkan kesilapan itu kepada Allah. Dia kata apa? Fabima aghwaytani, kerana kamu menyesatkan aku, maka aku jadi orang sesat. Itu iblis. Dia kata kepada Tuhan, fabima aghwaytani, aku jadi sesat ni, kamu yang menyesatkan aku. Ni iblis. Dan iblis ni di akhirat kelak, Al-Quran menyebut, bila sampai di akhirat kelak kita dibangkitkan di hadapan Allah Qadhi Rabbul Jalil, pada ketika itu sebahagian orang menyesal kerana ikut iblis. Lalu iblis sekali lagi akan berkata, dia kata, pasal apa-apa ikut aku, dah apa tahu kata kebenaran ini, duduk bersama dengan ajaran Tuhanmu. Iblis. Itu yang ketiga. Yang keempatnya falam yatub alaihi, dia tidak bertaubat. Dan yang kelimanya wa qanata minar rahmah, dia berputus harap daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu iblis menjadi celaka kerana 5 perkara ini, Adam menjadi bahagia kerana 5 perkara tadi. Tuan-tuan, pengajaran yang kita boleh ambil, kita nak jadi bahagia dalam hidup, yang sebaliknya itu adalah kecelakaan, kita kena ada 5 benda ini yang disebut berkaitan dengan Nabi Allah Adam alaihi salatu wa afdalut taslim. Doa yang kedua, doa Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Nuh ni tuan-tuan, dia berdoa, pendek doa dia. Rabbil surni bima kazzabun. Ya Allah, bantulah aku untuk berhadapan dengan pendustaan mereka. Apa masalah Nabi Allah Nuh? Masalah Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Tuan-tuan balik lagi, tuan-tuan boleh tengok surah Al-Quran. Ada satu surah nama dia surah Nuh dalam juzuk yang ke-29. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir ila akhir ayat tu. Ayat tu cerita tentang Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Antara benda yang dia ungkap dalam surah tersebut, Allah Ta'ala rakam semula. Dia kata, da'awtu qaumi laylan wa nahara, falam yazidhum du'ai illa firara, wa inni kullama da'awtuhum, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, wastaghshaw thiyabahum, wa asarru wastakbaru istikbara. Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam, dia hidup panjang, umur dia panjang, dia lama berdakwah kepada kaum dia. Apa yang dia dapat? Dia kata, ya Allah, aku berdoa kepada kaumku ni lailan wa nahara, siang dan malam. Falam yazidhum du'ai illa firara, mereka tak terima dakwah aku dan tidak bertambah dalam dakwah aku melainkan beberapa orang sahaja, dan kebanyakan mereka itu lari. Wa inni kullama da'autuhum, berkata Nabi Nuh, setiap kali aku berdakwah kepada mereka, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, mereka memasukkan jari mereka ke dalam telinga-telinga mereka. Mereka angkat jubah mereka, mereka angkat pakaian mereka, dan mereka terus kekal takabur. Mereka tolak doa Nabi Allah Nuh, mereka tolak dakwah Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Sampai satu ketika Nabi Allah Nuh pernah berdoa, la tazar 'alal ardi minal kafirin dayyara, innaka in tadharhum yudillu 'ibadak wa la yalidu illa fajiran kafara. Dia pernah berdoa kerana lamanya dia menjalankan dakwah,
Dan kerana sikitnya orang ikut jalan dakwah Nabi Allah Nuh ni, sampai Nabi Allah Nuh pernah berdoa, Ya Allah, ya Allah, ya Tuhanku, la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Jangan kamu biar walaupun seorang pun daripada orang kafir ni hidup di atas muka bumi ni. Innaka intazarhum, kalau kamu biarkan mereka, yudillu ibadak, mereka akan menyesatkan hamba-Mu. Walam yalidu illa fajiran kafara, dan mereka tidak melahirkan daripada zuriat keturunan mereka melainkan orang yang jahat dan orang yang melakukan kekufuran. Marahnya Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Tapi secara tabi'inya, secara hukumnya dan secara sunnatullahnya, Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala tetap jadikan manusia minhumul mu'minuna wa aksarahumul fasiqun. Di kalangan manusia ni ada yang akan beriman dan ada di kalangan manusia ni yang akan menjadi orang-orang yang fasik. Poinnya, itulah latar belakang Nabi Allah Nuh. Ujian kepada Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Cukup perit ujian dia. Dakwah ratusan tahun, yang ikut dia tak berapa ramai. Setiap kali dia pergi berdakwah, dia masukkan tangan mereka, jari mereka ke dalam telinga mereka. Mereka pemain Nabi Allah Nuh. Sampai Nabi Allah Nuh berdoa, Ya Allah, jangan biar mereka ni lah mati orang semua. Innaka intazarhum, biar juga puak ni, yudillu ibadah, dia akan menyesatkan hamba-Mu. Walam yalidu illa fajiran kafara. Tapi itu tak berlaku. Pasal apa? Secara sunnatullahnya Allah Ta'ala akan buat. Dan memang Allah Ta'ala buat kita ni, bersama dengan Allah Ta'ala jadikan kita ni, Allah Ta'ala bagi akal, Allah Ta'ala bagi fitrah, Allah Ta'ala bagi sifat semula jadi gharizah, Allah Ta'ala bagi nafsu. Dan tiga-tiga benda ni, dia nak bawa kita, sama ada kita nak pergi beriman, ataupun dia nak bawa kita sebahagian daripada manusia yang akhirnya mereka kufur kepada Allah Qadi Rabbul Izzati wal Jalal. Allah Ta'ala, dia tak upaya dah. Dia punya kaedah alam ni macam tu. Memang ada orang yang beriman dan kebanyakan daripada mereka itu akan kufur. Minhumul mu'minun wa aktsarahumul fasiqun. Itu Allah Ta'ala sebut tentang kisah Nabi Allah Nuh, latar belakang dia. Okey. Mari kita belajar daripada doa Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Nuh doa, Rabbil surni bima kazzabun. Ya Allah, ya Tuhanku, bantulah aku berdepan dengan apa yang mereka dustakan. Apa yang mereka dustakan? Kaum dia. Dan ini antara perkara pokok yang jadi kepada semua umat. Apa dia? Apa dia yang susah sangat manusia untuk percaya? Dua benda. Kita kata percaya, tuan-tuan. Kita kata percaya. Dalam keadaan kita percaya, tuan-tuan, kita tak apa percaya. Dua benda. Satu tentang kematian. Dua tentang hari akhirat. Tuan-tuan percaya ke tak? Kita kata percaya kan? Tapi dia ada mai sesekali itu dia. Benda biasa ya tuan-tuan, benda biasa ya. Tuan-tuan tak payah duk nafi apa lah. Benda biasa ya. Benda ni dia mai lintasan kat kita. Sekali-sekala kita duduk-duduk tu kita teringat, ish, azab kubur ni ada ke dah? Tuan-tuan percaya azab kubur dah? Mati bila? Tak pernah mati, kita tak pernah mati. Kita tak tahu benda tu. Hakikat dia kita tak tahu. Tapi apa pasal apa kita beriman? Kerana Nabi SAW beritahu. Kerana Al-Quran beritahu. Dan hak inilah cabaran yang dihadapi oleh kebanyakan para Nabi. Cerita Antakiyah dalam surah Yasin. Dalam surah Yasin tu, 3 orang Rasul, 3 orang utusan pada zaman Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Hantar 3 orang utusan. 3 orang utusan pi dakwah, tak dapat pengikut walau kecuali seorang. 3 orang utusan, seorang pengikut. Ahli seorang, jawatan kuasa 3 orang. Oh, kacau tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut, waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a, Habib An-Najjar. Dia datang daripada hujung kampung tu. Dia kata, terimalah utusan Nabi ni, terimalah dakwah para utusan ini. Terima dakwah mereka betul. Tapi mereka tak mau terima. Apa masalah mereka? Masalah mereka kerana bagi tahu tentang kehidupan setelah mati. Saya dan tuan-tuan, kita hidup 2 kali, mati 2 kali. Kita dah mati dah sekali, kita akan mati sekali lagi. Kita dah hidup lah ni, kita akan hidup sekali lagi. Amatta nasnataini wa ahyaita nasnataini. Quran sebut.
Ya Allah, kamu telah mematikan kami 2 kali, dan kamu menghidupkan kami 2 kali. Mati pertama ketika tidak ada kehidupan. Sebelum ni, di alam roh dan di alam tu, adamul hayah, kita tidak ada kehidupan. Tak ada hidup tu matilah. Kemudian kita hidup. Kita mati semula. Lepas kita mati, kita hidup semula. Hak hidup semula tu cukup susah untuk difahami. Cukup susah untuk diimani. Cukup susah untuk diimani. Ini antara benda yang dihadapi oleh kaum Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Dan ini juga yang dihadapi oleh semua umat, termasuk kita. Masalah. Maka kita ambil ajaran Nabi Allah Nuh. Kita minta ke Allah, ya Allah, ya Tuhanku, tolong aku satu, ya Allah. Unsurni bima kadzabun. Tolong bantu aku untuk berdepan dengan sebahagian benda yang didustakan. Apa dia? Kematian dan apa yang akan berlaku selepas kiamat. Apa yang berlaku selepas kebangkitan. Ini benda besar, tuan-tuan. Benda yang cukup susah. Alam roh ni alam yang kita tak bisa pergi. Tapi kita kena beriman. Minta maaf, bukan alam roh, alam barzah. Alam roh kita dah pergi lah, tapi tak ada pengalaman. Alam barzah ni, kod mana pun kita kena mati. Kod mana pun kita kena mati. Apa wali band kata apa? Raja mati, rakyat mati, benar. Mati semua. Dia tak kira siapa. Tak mati pasal COVID, dia mati pasal sakit jantung. Tak mati kes sakit jantung, belaga masa turun daripada Bukit Baru. Mati ni sebab kematian ni pelbagai. Kata ahli hikmah Arab, ta'addadatil asbabu wal mautu wahidah. Sebab kematian ni pelbagai. Tapi hakikat kematian tu satu. Hak ni yang orang tak apa nak percaya. Itu yang disebut hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Inilah yang telah dijanjikan oleh Tuhan yang bersifat Ar-Rahman. Apa dia yang dijanjikan? Mati dan hari pembalasan. Wa sadaqal mursalun. Jadi kita minta doa kepada Allah Taala, ya Allah, tolong aku hari. Tolong sikit ya. Rabbinsurni bima kadzabun. Tolonglah aku untuk berdepan dengan apa yang mereka dustakan. Banyak lagi benda yang didustakan, tapi dalam konteks yang kita nak ambil hari ini, benda yang ramai orang tak apa nak percaya, orang yang susah nak percaya, kematian dan juga apa yang disebut sebagai ma ba'dal maut, apa yang berlaku selepas daripada kehidupan. Tuan-tuan perasan tak? Tadi tu imam baca dalam sembahyang maghrib tadi, rakaat yang pertama baca surah Al-Mulk. Ni surah Al-Mulk ni buku surah Al-Mulk. Buku tadabbur surah Al-Mulk. Dalam buku ni, risalah ni saya tulis, kita sebut macam ni. Tuan-tuan perasan tak bila tuan-tuan baca ayat yang kedua? Benda apa yang Allah Ta'ala uji kita? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang telah menjadikan kehidupan dan kematian. Pasal apa Allah Ta'ala buat kehidupan dan kematian? Objektifnya liyabluwakum, untuk menguji kamu. Siapakah di kalangan kamu yang paling baik amalannya? Allah Ta'ala nak uji kita, tuan-tuan. Melalui apa? Melalui kehidupan. Kehidupan kita ni, tuan-tuan. Kehidupan kita ni, seluruh kehidupan kita ni adalah ujian. Siapa sebut? Allah Ta'ala sebut. Seluruh kehidupan kita ni adalah ujian. Memang Allah Ta'ala jadikan dia sebagai ujian kepada kita. Termasuklah bagaimana kita beraktiviti hidup. Termasuklah bagaimana kita membina keyakinan hidup dan sebagainya. Dan setiap zaman, dia ada wajah dia masing-masing. Setiap zaman, dia ada kaedah dia masing-masing. Setiap zaman. Itulah kehidupan. Kita pada zaman kita diuji dengan cara yang tak sama dengan zaman tok dek kita dulu diuji. Zaman tok dek kita dulu diuji, tak sama. Zaman kita diuji dengan cara yang macam lain. Buah zaman kita dulu, mungkin terjun sungai, tak takut mati, terjun daripada atas, makan buah rayang dot, mungkin zaman tu. Baling punggai, derian Cina, itu mungkin zaman tu punya cerita, tuan-tuan. Semua aktiviti-aktiviti itu yang pernah dilalui oleh kita. Zaman tu. Zaman kita berdepan dengan benda lain. Anak-anak kita adalah anak-anak zaman gadget ni. Dia duduk depan handphone ni, dia boleh duduk sampai pukul 2 pagi, dia boleh duduk sampai pukul 12 tengah malam, dia boleh tak tahu benda apa, duduk ujung-ujung tu, tengok gelap, kiki, tak tahu benda apa.
Tuan, ujian berbeza-beza. Dan yang pentingnya, kehidupan itu semuanya adalah ujian. Rabbil surni bima kadzabun. Mungkin ada unsur-unsur pendustaan dalam kehidupan itu. Kita berdoa kepada Allah. Doa Nabi Allah Nuh ajak kat kita. Rabbil surni bima kadzabun. Yang ketiga untuk malam ni tuan-tuan, doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wa afdalut taslim. Nabi Allah Ibrahim ni dia panggil apa? Dia panggil Abul Anbiya, bapa kepada para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Doa yang kita nak ambil ni, Nabi Allah Ibrahim banyak kali Allah Ta'ala ungkapkan doa dia dalam Quran. Hak malam ni hak kita nak ambil pedoman kita ni, surah Ibrahim ayat 35. Surah Ibrahim ayat 35. 5 minit tuan-tuan kita berhenti. Wa iz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka antal ghafurur rahim. Doa Nabi Allah Ibrahim, surah Ibrahim 35 dan 36. Allah Ta'ala kata, dan ingatlah tatkala Ibrahim telah berdoa kepada Tuhannya. Dan tuan-tuan ini doa Nabi. Apa doa Nabi Allah Ibrahim? Kandungannya, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Doa Nabi Allah Ibrahim. Dia bukan doa untuk dia saja, tapi dia doa untuk sebuah negeri. Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, tolonglah jadikan negeri ini, Makkah Al-Mukarramah dalam konteks doa, sebagai negeri yang aman, negeri yang damai, negeri yang boleh menerima kemakmuran dan sebagainya. Doa Nabi Allah Ibrahim. Tak cukup. Yang kedua, Nabi Allah Ibrahim doa minta apa? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Tolong hindarkan aku dan juga zuriat keturunan aku, anak-anak aku, daripada menyembah berhala. Dua benda ni kita boleh dapat apa? Tuan-tuan, Nabi-Nabi ajak kat kita, kalau nak berdoa, jangan untuk kita saja. Berdoa untuk umat. Dan itulah tadi dalam khutbah kita. Antara rukun khutbah tu adalah ad-du'a lil muslimin wal muslimat. Doa untuk orang Islam dan lelaki dan perempuan. Ni doa Nabi Allah Ibrahim dia ajak apa? Dia doa untuk negeri yang dia duduk. Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, tolong jadikan negeri ni negeri yang aman. Tak cukup wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Hindarkanlah aku, elakkanlah aku dan zuriat keturunan aku, anak-anak aku, daripada menyembah berhala. Doa ni dia kena rangkum semua orang. Dia kena rangkum di kita, anggota keluarga kita, masyarakat kita dan negara kita. Itu doa yang baik. Doa ni kita tak boleh minta untuk kita. Kita tak boleh minta, ya Allah, ya Tuhanku, bagilah aku bahagia. Hak orang lain tu mampu biar jadi apa pun. Tak boleh tuan-tuan. Doa ni Nabi tak ajak lagu tu. Para Nabi kita ajak doa ni, dia kena rangkulkan semua orang. Rangkulkan semua orang. Aku bahagia, aku tak sembah berhala, zuriat keturunan aku tak sembah berhala, anak pinak aku tak sembah berhala. Doa Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihi salatu wa afdalut taslim. Rabbi ij'al hadzal balada amina. Jadikan negeri ni negeri yang aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna, yang ketiga, adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, depa tu innahunna adlalna katsiran minan nas. Depa tu ya Allah, depa tu orang yang lawan dengan Nabi Ibrahim. Depa tu telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia. Faman tabi'ani, siapa yang ikut aku, fa innahu minni, maka dia daripada golongan aku. Wa man asani, siapa yang melakukan maksiat kepada aku, yang derhaka kepada aku serah kepada-Mu ya Allah. Fa innaka ghafurur rahim. Tuan-tuan, saya nak tutup jadi. Doa sepotong ayat suci Al-Quran, semua orang hafal. Bukan semua, kebanyakan orang hafal. Wa makaru wa makarallah. Dalam karupan pun hafal, takkan tuan-tuan tak hafal? Bukan dalam karupan, ramailah bukan hafal. Wa makaru
Wa makarallah. Mereka itu merancang, Allah juga merancang. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah musuh Allah. Allah Ta'ala sebut 2 kali dalam Quran. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka sedang merancang, Allah juga sedang merancang. Wa makaru, mereka merancang, mereka telah merancang. Wa makarallah, Allah Ta'ala telah merancang. Tuan-tuan, apa yang kita boleh ambil daripada ayat ni? Dan doa Nabi Allah Ibrahim, kita kerja kita adalah buat di atas landasan kita. Mereka buat rancang, ada perancangan Allah. Sebab tu Allah Ta'ala guna dalam 2 bentuk. Kata lalu, fi'il madhi, dan juga pada masa hari, la ni. Mereka telah merancang, Allah juga telah merancang. Mereka sedang merancang, Allah juga sedang merancang. Untuk berdepan dengan mereka-mereka yang memusuhi agama Allah. Yuridun, mereka sentiasa nak supaya agama ini ditutup, dipadamkan. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah Ta'ala akan menyempurnakan cahaya agamanya walaupun mereka itu tidak mahu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita, dan mudah-mudahan ada banyak kebaikan yang kita boleh ambil daripada doa para Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wa afdalus taslim. Dan mereka lah sebaik-baik insan yang menjadi qudwah kepada kita dalam berdoa. Kerana mereka tahu macam mana nak doa, apa nak doa dan sebagainya. Adapun kita, kadang-kadang kita tak dapat pasti secara tepat apa yang perlu dan apa yang kita nak doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Allah Ta'ala memasukkan kita di kalangan hamba yang salih. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi